babu ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Celak, berkenaan celak. Ada 5 hadis dalam ni. Okay, saya bacakan hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Humaid al-Razi, anba'ana Abu Dawud at-Tayalisi, an Abbad bin Mansur, an Ikrimah, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Okay, hadis ini dia daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Anhuma tu merujuk pada Abbas. Okay, Abbas ni anak saudara lah kepada, bukan anak saudara, sepupu. Abbas tu bapa saudara. Okay, saya boleh bacakan dia punya silsilah dia. Maknanya Ibnu Abbas, okay, Ibnu Abbas silsilah dia. Kalau dikirakan Abdul Muttalib tu ada 6 orang anak, okay, 6 orang anak. Abdullah, Hamzah, Abdul Abi Talib, okay, Az-Zuhair, Al-Abbas dan Abu Lahab. Okay, ada 6 semua sekali. Abbas ni kira bapa saudara Nabi, dan kiranya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, merupakan sepupu Nabi lah kira. Okay, bukan anak saudara, sepupu. Okay, sepupu lah, sama taraf dengan Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas. Cuma Abdullah bin Abbas tu dilahirkan ketika mana di Madinah. Ketika mana di Madinah, maknanya dia antara muda lah yang pada zaman saya dilahirkan di Madinah. Jangan saya cek ni latar belakang. Dilahirkan di, saya kena cek balik ni. Dia kiranya dengan Abdullah bin Umar tu sama umur dia, lebih kurang sebaya, bukan sama umur, sebaya. Yang tu saya sebut tu 619 Masihi dilahirkan. Maknanya di Mekah, okey, di Mekah, silap saya, bukan di Madinah, di Mekah lagi. Jadi doa Nabi tu ketika mana di Mekah lah, mana Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, faqihkanlah Ibnu Abbas ni dengan agama, dan ajarkanlah dia ada ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil ni maknanya tafsir Al-Quran. Okay. Saya dah sebut dah seminggu lepas, minggu sebelum ni pun saya dah sebut dah tentang peranan Ibnu Abbas. Bukan sekadar mengajar hadis, tetapi dia mentafsir Quran di Mekah sana. Okay, dan Ibnu Abbas pun terlibat dalam politik. Pada ramai ulama-ulama kiranya, para sahabat ni terlibat dalam politik. Okay. Terutama sekali Ibnu Abbas ni, dia terlibat dalam perang Siffin, okay, bersama dengan Sayyidina Ali. Perang Siffin, melawan Muawiyah. Dan apabila Muawiyah tu dilantik dan kiranya Husain turun takhta, dia menyokong Muawiyah lah pula. Dia menyokong Muawiyah. Dan apabila Muawiyah nak lantik anak dia Yazid sebagai pemerintah negara, khalifah lah. Sebelum dia jadi sebelum jadi khalifah tu, dia jadi mungkin tengku mahkota lah. Tengku mahkota, dilantik tengku mahkota masa itu pun ditentang oleh Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas dah tentang awal-awal lah. Apabila Hasan dah meninggal pada zaman Khalifah Muawiyah tu. Khalifah Muawiyah, zaman Khalifah Muawiyah, kiranya Husain meninggal. Hasan cucu baginda Nabi Muhammad SAW, mana anak kepada Ali. Anak kepada Ali ada anak pada Fatimah. Bila meninggalnya Hasan, terus saja Muawiyah cadangkan, okay, pergi ke Madinah, cadangkan. Dan ketika itu adalah Abdullah bin Abbas, dia bagi pandangan, dia tanya pandangan untuk melantik, okay, Yazid sebagai bakal pengganti beliau lah, maknanya khalifah selepas itu. Dan apabila Hasan dah meninggal, dah semua, Husain dah pula ada kan. Jadi apabila Muawiyah pun dah meninggal, Yazid naik, Abdullah bin Abbas ni terlibat dalam politik sekali lagi. Dia menasihatkan supaya Husain jangan pergi ke Kufah sana,
Katanya nak pergi Kufah sana nak dapatkan sokongan daripada Kufah dan menjadikan Kufah tu sebagai base politik dia. Tapi Ibn Abbas nasihatkan janganlah ke Kufah sana. Duduklah kat sini. Maknanya di Mekah sana sebagai base untuk dia, kira politik, base politik pusat pada politik, iaitu di Hijaz. Abdullah bin Abbas dah nasihatkan. Tapi Hussein nak pergi juga. Hussein pun pergilah ke sana dan terbunuh di Karbala. Itu ceritanya. Jadi nak bagi tahunya para ulama semuanya sekali, sahabat-sahabat, politik ni dia ada terlibat cuma dari segi dari segi banyak mana terlibat itu satu hal. Okey, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqtahilu bil ismit, hendaklah kamu bercelak dengan ismit. Bukan ismit ulang raja. Batu, ismit tu nama batu batunya hitam. Yang ni sebenarnya semua orang kenal kot. Ismit ni, batu ismit ni. Kalau pergi Mekah orang bawa balik dah biasanya kan. Dia sebenarnya adalah batu yang kira dihancur-hancurkan dan dicelakkan ni. Kalau zaman dulu tak nampak sekarang ni, zaman kiranya dia orang pakai besi celak tu kan, letak kat tempat dekat batu tu, letak celak letak dekat mata, letak kat mata. Itulah celak. Orang lelaki ni jarang ambil hal kan. Perempuan ni banyak minta. Saya ingat adik saya minta, kalau boleh-bolehnya naklah celak. Kita tak gerti nak guna celak. Kita tak gerti. Dia orang pakai celak ni. Ada. Jadi ini sunnah Nabi. Nabi iktahilu bil ismit fa innahu yajlul basar. Sesungguhnya ianya adalah celak tu kegunaan dia. Kegunaan dia adalah untuk menjelaskan mata. Jadi kat sini ada tibun nabawi, maksudnya ada perubatan Islam kat sini. Cara nak cerahkan mata adalah dengan menggunakan celak ismit. Zaman kita ni nak cerahkan mata macam mana? Mungkin bersih kalau misalnya pergi dekat jumpa doktor lah dia akan bersihkan dengan air lah kan. Tapi cukupkah? Cukupkah? Ada yang cara lagi, dia buat pembedahan mata, macam pembedahan selaput mata kan. Selaput mata zaman dulu tak ada lah kiranya nak bedah selaput mata ni. Jadi ismit tu lebih berkesan untuk cerahkan mata. Ialah nak elakkan mata daripada rabun begitulah mungkin kan. Wa yambutu sya' dan kiranya menumbuhkan bulu kening. Bulu kening ni jadi nampak panjang sikit, lawa lah sikit dia katanya. Itu kegunaan celak. Cuma celak ni cara guna macam mana? Inilah Ibn Abbas cerita ni. Kita banyak cerita pada Ibn Abbas. Sebab Ibn Abbas ni sepupu, dia tahu apa Nabi buat dekat, bukan orang lain tak tahu. Tapi masalahnya malam, sembahyang malam macam mana pun dia tahulah. Saya tak pasang lampu, saya buka lampu bagi cerah sikit. Wa za'ama, dan za'ama maksudnya Ibn Abbas menyangkakan bahawa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi tu lahu muqhulatun, baginya tu ada tempat bercelak. Dia ada tempat celak. Jadi celak tu ada tempat celaknya. Pada zaman sekarang ni dia kan ada tempat, yang maknanya ada bekas solek kot sekarang ni kan. Dulu dia ada. Zaman dulu ada. Kita ingat dulu zaman saya budak-budak tu ada. Sekarang ni jarang nak nampak dah. Yang dia kata ada dia macam ada road pendek. Ni road ni panjang sikit ni. Dia ada road pendek kan. Dia ada batang yang pendek. Dan celak tu maknanya letak pada mata, letak bawah mata kan. Yaqtahilu minha kullalailatin. Dan Nabi akan bercelak pada setiap malam. Salasatan fi hadhihi, 3 di sebelah kanan. Dia tak sebut sebelah kanan tu, tapi fahamlah hadis ni maksudnya. Salasatan, 3 di sini dan 3 di sini. Maknanya 3 kali lah dia celak, dan dia buat 3. Caranya waktu malam. Bila bangun tu basuh muka, hilang dah lah tu.
Jadi ada orang tanya, ada orang dia pakai sampai siang pun pakai juga. Itu nak melawar panggilnya, nak melawar. Tapi yang ni okay, Nabi bercelak memang bercelak, tapi celak dia pada malam hari lah. Okay, malam hari. Begitu juga hadis haddatsana Abdullah bin Sabbah Al-Hashimi Al-Basri. Haddatsana Ubaidullah bin Musa ana Israil an Abbad bin Mansur. Daripada Abbad bin Mansur. Haddatsana daripada hadis lain pula, daripada hadis yang sama juga tariq yang lain, wa haddatsana Ali bin Hujjah. Ni kat sini ada hak ni saya kata tanya pensyarah dia tak reti, kata sampai 3 bulan tak terjawab. Okey, hak ni maksudnya hak tahwil. Okey, ada kalau guna yang Arabnya nampaklah ni. Yang bahasa Melayu dia tak tulis dah sanad ni. Hak ni hak tahwil, dia panggil hak tahwil, diubah supaya mengubah kedudukan nasab tu sanad tu biar sambung ni tunjuk kat mana. Wa haddatsana Ali bin Hujr sana Yazid bin Harun haddatsana Abbad bin Mansur. Okey, haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah, daripada Ikrimah. Maknanya dia punya sambungannya pada Abbad bin Mansur, daripada Ikrimah an Ibn Abbas. Ikrimah ni ulama terkenal lah, tabi'in. An Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada pun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ismi. Dia akan bercelak sebelum daripada tidur. Maknanya sebelum pada tidur. Maghrib tak celak lagi, Isyak tak celak lagi, sebelum dia tidur. Salasan fi kulli ainin, tiga kali pada setiap mata. Ini lebih jelas daripada hadis sebelum ni kan. Okay, wa qala Yazid bin Harun fi hadisihi, kata Yazid bin Harun pada hadisnya, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana lahu muqhulatun. Okay, Nabi SAW tu ada tempat celak, yaktahilu minha indan naumi salasan fi kulli ainin, yang dia akan celak ketika dia, bukan sebelum disebut, ketika pula dah tidur macam mana kan, tapi maksudnya fahamlah. Dia gunakan tu celak tu untuk sebelum tidur. Maknanya tidur tu lah akhirnya mungkin panggilnya batu ismit tu, batu celak tu akan masuk mata lah, fi kulli ainin, pada setiap mata. Itu kata perubatan dia, macam mana perubatan ni wallahu alam lah, kalau tak try tak tahu. Okey, macam mana mata, kesan batu tu, itu belum boleh buat kajian, kesan batu celak terhadap mata. Okey, hadis seterusnya, haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Qala Jabir ni Jabir bin Abdullah. Dia berkata, dia ada Jabir bin Samurah, Jabir bin Abdullah. Kalau sebut Jabir sahaja biasanya Jabir bin Abdullah lah sini. Okey. Jabir bin Abdullah antara ulama yang terkenal kan, antara zaman sahabat, okey, zaman sahabat, antara ubadalah lah ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ismi. Hendaklah kamu, alaikum tu ada kalimat muakkad lah, maksudnya ada kewajipan, ditegaskan alaikum. Tapi bukan wajib alaikum, tegaskan bahawa hendaklah kamu pakai ismit andan naum, ketika mana tidur. Hendaklah pakai batu ismit ketika tidur, fa innahu yajlul basar wa yumbitul sya'ra. Maka sesungguhnya berkelak itu akan mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu mata tu. Bulu mata nak bagi panjang sikit. Kalau bulu mata panjang cantik lagi kan. Wallahu alam lah, itu pun gantung pada orang kan. Ada orang kata, ada orang suka nyangkirnya bulu matanya panjang. Tapi kebanyakannya gitu sampai buat bulu mata pun ada. Buat bulu mata palsu kan. Sebabnya kalau panjang sikit bulu mata tu cantik lagi. Haddatsana, hadis seterusnya haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdullah bin Uthman bin Khusaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas.
juga daripada hadis daripada Abbas. Maknanya 4 daripada Ibn Abbas. Di sebelum ni ada Jabir. Okay, sama dengan Ibn Abbas juga. Qala Rasulullah SAW. Okay, kat sini berkata Rasulullah. Ini kalam Rasulullah SAW. Okay. Kalam. Inna khaira akhalikumul ismit. Sebaik-baik celak-celak kamu tu dengan ismit. Jadi celak ni dia guna batu ismit. Sekarang ni celak dia pakai batu apa tak tahu. Sebenarnya dia pakai sini, Nabi pakai batu ismit. Itu pun isu. Kalau kata perubatan kan. Ini kalau tukar yalah, tukar ubatnya lain dah kan. Ada bunyi TV pula. Rumah tak ada. Okey, dengar TV kat situ. Tak ada. Takutnya mengganggu. Nak bagi tahu orang rumah tu tutup TV. Sekejap Okey. Anak tak tutup TV. Inna khayra akhalikum ismi yajul basar. Ni daripada maknanya mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu mata. Itu jelaslah, kita dah sebut dah tu. Sama juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Haddatsana Ibrahim bin Mustamir al-Basri, sana Abu Asim an Uthman bin Abdul Malik an Salim an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar. Ini riwayat pada Ibnu Umar pula. Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar, anak pada Abdullah, anak pada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Saya dah sebut dah antara kelebihan dia ni. Dia ni Abdullah bin Umar ni bukan sekadar rajin pergi jihad. Dia ni kuat beribadat. Kita dah cerita tentang Abdullah bin Umar. Kita sekarang ni kita nak cerita pula lah ada kelebihan Ibnu Umar lagi ni. Pada zaman Ibnu Umar ni kalau kiranya dia kebanyakan perang dia akan pergi. Mana-mana tempat dia akan pergi. Termasuklah perang Rom, perang apa panggilnya, perang lawan orang-orang yang murtad. Orang-orang murtad pun dia terlibat sama. Dia terlibat sama. Dia orang kiranya yang rajin untuk untuk bersama-sama berjuang, berhabis duit, berhabis harta, kiranya berjuang dengan tenaga untuk kemenangan Islam itu sendiri. Dan Abdullah bin Umar ni juga pun duduk di Madinah, mengajar di Madinah. Kiranya duduk di Madinah. Dan ketika mana peperangan berlaku antara Muawiyah dengan Ali, dia tak terlibat. Dia kiranya lepas tangan. Dia tak terlibat. Dia tak nak terlibat dalam mana-mana fitnah ni antara perang. Jadi itu antara antara mauqif, antara pandangan-pandangan para sahabat. Dia orang tak tentang pun masing-masing, kalau tak terlibat lah. Sebabnya bagi dia itu adalah zaman fitnah. Itu adalah zaman fitnah. Ini Abdullah bin Umar. Jadi dia walaupun dia ni sebenarnya rajin perang, tapi apabila kaitan dengan fitnah ni dia tak terlibat dengan perang. Itu kena faham tu. Bukan dia malas, dia bukan jenis malas. Itu kena faham, bagi dijelaskan sikit. Okey. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ismin, hendaklah kamu bermakai batu ismin. Fa innahu yajalul basar, sesungguhnya ianya mencerahkan pandangan, wa yumbitu syar, sama juga ada hadis ni lah. Maknanya dia menumbuhkan bulu mata. Itu hadis mengenai dengan celak Nabi. Tak ada hadis menceritakan Nabi pakai celak waktu siang. Tapi ada orang dia nak pakai. Dia kata sunnah, okey, tak apalah, pakailah sebab Nabi pernah pakai. Cuma nak bagi tahunya yang Nabi amalkan adalah sebelum tidur lah. Nak tidur tu lah, baru pakai celak. Dan Nabi pun ada kiranya tempat celak, tempat dia simpan celak.
Maknanya itu barang antara barang-barang Nabi lah. Okey, hadis seterusnya. Babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan baju, okey, baju. Baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baju. Nabi pakai baju apa? Kita kena faham kan, kita baca ni. Kita kebanyakan fikir Nabi pakai jubah. Betul dah tu. Okey, nanti kita tengok macam mana pakaian-pakaian Nabi. Okey. Ada orang kata Nabi berpakaian pakaian lusuh, tak juga. Nabi pakai baju baru juga kan. Ada yang pakai baju mewah, maknanya baju dari yang mewah ni biasanya baju import lah, import dari Yaman, dari Syam. Okey. Kita tahu Quraisy ni dia pedagang. Quraisy ni antara kerjanya berdagang. Bahkan Khadijah binti Khuwailid adalah pedagang. Maknanya dia bekerja dengan isteri dia pun, isteri dia pedagang. Dia pun turut pergi pedagang. Dengan bapa saudara dia, dengan Abi Talib pun pedagang. Abi Talib pedagang. Jadi pedagang ni maksudnya businessman lah. Cuma dia angkat barang, jual barang, itulah. Angkat barang daripada luar negeri masuk negeri. Import dan export tu tak tahu lah, import banyak kan. Okey. Jadi dia ini pun antara kerja, bukan cara Quraisy. Dia import export Dia import daripada Syam, lepas tu dia export ke Yaman. Dia import daripada Yaman ke Syam. Jadi tempat akhirnya Mekah tu ada pusat perdagangan pusat perdagangan. Okey, kita sebutlah hadis-hadis ni tentang pakaian-pakaian Nabi. Haddatsana Muhammad bin Humaid al-Razi, haddatsana Al-Fadl bin Musa, wa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubbab. Ada tiga tok, maknanya guru kepada tok guru yang tiga. An Abdul Mu'min bin Khalid, an Abdullah bin Buraidah, an Ummi Salamah. Ummi Salamah ni isteri Nabi. Okey, Ummi Salamah, kita cerita dah Ummi Salamah ni isteri Nabi. Bekas suami kepada Abu Salamah. Salamah tu nama anak dia. Dia jenis ni, orang Arab panggil gitu. Anak dia yang sulung tu nama Salamah. Okey, Salamah tu pun sahabat lah. Kiranya dia sebenarnya ada 4 orang anak. Jadi Nabi Muhammad SAW ni ada ramai anak tiri juga Anak tiri ni ramai. Antaranya Salamah lah. Okey, Ummi Salamah. Kita dah cerita banyak tentang Ummu Salamah minggu lepas. Sekarang kita sebut tentang ada anak dia lah. Anak dia ada 4 orang. Saya mungkin boleh sebut namanya lah kat sini. Okey. Antaranya anak dia Salamah tu sendiri. Okey. Kemudian siapa lagi? Tak ingat. Nanti kita sebut kot. Cuma nak sebut tentang Ummu Salamah ni di sisi pandangan Syiah. Okey, ni isu besar juga lah. Bagi Syiah, isteri Nabi yang paling mulia selepas Khadijah itu adalah Ummu Salamah. Ini antaranya Ummu Salamah dah isteri yang paling mulia lah, paling mulia di sisi dia. Okey, Ummu Salamah. Jadi ini kayaknya Ummu Salamah ni ialah antara yang tidak dikritik oleh Syiah lah. Tapi dia ni banyak berjasa. Okay, banyak berjasa. Kita pun tak kritik isi-isi Nabi ni. Yang kritiknya, yang kritik sahabat ni adalah kerja-kerja orang Syiah. Okay, ahli sunnah dia tak kritik macam ni. Okay, tak kritik. An Ummi Salamah qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Adapun pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW tu adalah al-qamis. Okay, al-qamis tu maksudnya jubah. Jubahnya dia tak berkolor tak berkolor, macam tulang apa panggil, tulang musang tak ada. Dia tulang musang dia macam tu kan. Maknanya tak berkolor. Kemudiannya lengannya sampai ke rusuh. Rusuh ni pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Saya buka macam ni
Tak perasan dari mula ceramah dengan pakai. Okey. Jadi dia ada begini macam ni lepas tu panjang. Ini dia panggil qamis. Nanti kita akan baca Nabi pernah pakai jubah daripada kitri, daripada kata yang mempunyai khala. Ini cerita pasal qamis dulu. Kita cerita pasal qamis. Haddatsana Ali bin Hujr. Okey, hadis seterusnya kita tengok apa benda. Haddatsana Ali bin Hujr sana Al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah. Okey. Daripada an Ummi Salamah, sama juga dan isinya lebih kurang sama. Kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Adapun pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Nabi suka pakai qamis. Okey. Mungkin sebabnya tak panas sangat kot. Ni kalau ada macam ni dia tak ada collar, tak adalah kiranya rasa kat tengkuk tu rasa panas. Okey. Seterusnya haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi sana Abu Tumailah an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdul Mahi ibn Buraidah an ummihi, daripada maknya, an Ummi Salamah, sama juga hadis daripada Ummi Salamah. Kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhul qamis. Okey. Nabi suka pakai al-qamis. Tambah perkataan yalbasuhu. Qala Abu Isa, katanya Tirmizi, hakadha qala Ziyad bin Ayyub fi hadithihi an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummi Salamah, wa hakadha rawa ghairu wahidin an Abi Tumailah misla riwayat Ziyad bin Ayyub wa Abu Tumailah yazidu fi hadha al-hadith an ummihi wa huwa asah. Ni panjang ceritanya. Abu Isa kata hadis-hadis ni paling sahih, paling sahih. Pakaian Rasulullah SAW suka pakai adalah al-qamis. Okey, biasanya kawan kita tak tahu kita ni suka pakai baju apa. Biasanya isteri betul lah, Ummu Salamah lah yang tahu bagaimana pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya hadis seterusnya haddatsana Abdullah bin Muhammad bin al-Hajjaj sana Muadz bin Hisham al-Thani Abi an Budail yani ibn Maisarah al-Uqaili an Syahr bin Hausib an Asma binti Yazid. Okay, Asma binti Yazid ni adalah seorang orang panggil seorang Ansar lah, seorang daripada sahabat Nabi, daripada golongan Ansar. Kiranya beriman kepada Rasulullah SAW pada satu hijrah. Okay, pada satu hijrah dan duduk di Damsyik, dan dia punya kubur pun ada kat Damsyik di Babel Saghir. Okey, di Babel Saghir. Jadi Asma bin Yazid ni terkenal lah. Dia ni heroin. Heroin ni bukan dadah. Heroin maksudnya pahlawan. Banyak perang-perang disertai. Termasuk Bai'atul Ridwan pun dia ada. Bai'ah Ridwan, bai'ah untuk sama-sama menuntut darah Osman. Okey, apabila Osman wakil daripada Madinah untuk pergi haji, tak balik-balik, jadi ada bai'atul Ridwan. Kalau jadi apa-apa kita perang. Kita perang. Jadi termasuk dalam orang yang kini bagi bai'ah ini adalah Asma inilah. Okey, Asma ni dia terlibat perang. Pergi perang Yamamah, iaitu dia lawan lawan Empire Parsi pun dia terlibat. Perang dengan Rom pun dia terlibat. Masa perang dengan Rom, dia duduk kat kapal, dia sempat lakinya membunuh 9 orang tentera musuh. Itu kata perempuan ni pun pandai juga main perang, main senjata, pandai juga. Inilah antaranya lah. Dia panggil, namanya adalah Asma binti Yazid. Qalat, katanya dia, kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rush. Ada pun lengan baju qamis Rasulullah, baju qamis, dia panggil qamis
Kalau Google pun jumpa perkataan qamis tu. Dan ada gambar Google tu gambar ada orang tunjuk pakai baju qamis Nabi Rasulullah SAW. Masih ada sekarang ni masih ada. Ada orang maknanya ditunjukkan dalam pameran lah. Qamis Rasulullah SAW. Dia kata lengan dia tu besar lengan rusuh. Sampai rusuh kita bukan besar sini. Dia sebut tentang sampai ke pergelangan tangan. Kalau cantik-cantik secantik-cantiknya pergelangan tangan, kalau lebih-lebih ni nampak tak cantik pula kan. Jadi kena faham lah. Faham. Pakaian yang kemas, dia punya pergelangan tangan ni sampai ke baju ni sampai pergelangan tangan. Lebih pada tu dia tak cantik dah. Pandai tak cantik. Ini antaranya Rasulullah SAW dia pakai pakaiannya sampai ke pergelangan tangan. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه. Qurrah ni kita cerita tentang Qurrah ni. Abihi, ayahnya Qurrah. Ini nama dia Unais. Nama dia Qurrah bin Unais. Bin Unais. Ketika mana Rasulullah SAW hidup ni dia kecil lagi. Dia kecil lagi. Qala ataitu Rasulullah SAW fi rahtim min Muzainah. Daku jumpa Rasulullah SAW. Ataitu jumpa, menumpa, mendatangi Rasulullah SAW fi rahtin. Dalam satu rahtin ni maksudnya adalah satu puak tidak, satu rombongan satu rombongan daripada Bani Muzainah, rombongan daripada Muzainah. Linubayahu, untuk memberi bai'ah. Memberi bai'ah. Banyaknya rombongan-rombongan yang bagi bai'ah ni berlaku apabila ada perjanjian antara Mekah dan Madinah. Perjanjian selepas daripada bai'atul ridwan tu ada perjanjian perjanjian tu perjanjian antara Madinah dengan Mekah. Ketika itulah ramai kabilah datang. Datang bagi bai'ah. Ada wakil-wakil. Ini antaranya lah wakil-wakil daripada Muzainah. Kat situ ada Qurrah. Jadi maknanya dia bukan orang Madinah lah. Dia orang luar tapi dia jumpa Nabi, dia bercerita. Tapi dia kira sahabat. Walaupun tak duduk di Madinah. Ni kena faham ni. Dia pernah jumpa. Sebabnya takrif ataupun definisi kepada sahabat itu sesiapa yang pernah melihat Nabi dalam keadaan beriman. Jadinya kat seluruh negara Arab tu, kalau siapa-siapa tengok Nabi dan dia beriman, kalau tak beriman tak kira sahabat tu. Ni Qurrah lah. Dinubayahu, untuk memberi bai'ah pada dia. Wa inna qamisahu la mutlaqun. Nak bagi tahu ni, ini sesungguhnya baju qamis Rasulullah SAW tu terbuka terbuka bahagian dadanya ada terbuka mana. Jadi ada terbuka sikit kan. Dia bukan rapat. Yang rapat ni biasanya kotak. Nanti kita akan baca. Au qala zirru qamisihi mutlaqun. Dia kata ataupun dia kata ni mungkin syak ni. Dia kata zirru ni apa panggilnya, kancing baju, kancing sini kan, orang sama kancing sini. Lamau pelakon. Qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastul khatam. Jadi aku pun masuk, dia budak-budak ni. Dia masukkan tangan dia tu pada jubah jaib. Pada jubah qamisihi famasastul khatam, sampailah nampak daku maksudnya menyentuh khatam, maknanya tanda kenabian di belakang Nabi Muhammad SAW. Jadi dia boleh masuk tangan itu, budak-budak kan masuk. Orang tengah bercakap, berbual, berbincang-bincang, dia masukkan tangan. Inilah Qurrah Qurrah. Tapi dia cerita dia pada budaknya tu dia buat macam tu. Maksudnya ruang sini dengan ruang tangan ni mana lebar. Komis ni dia maknanya pakaian lebar, macam baju kelawar ke tidak sama ni pun maksudnya dia lebar. Dia boleh sampai budak tu boleh bawa masuk tangan dia.
Itu contohnya lah. Cara kiranya baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis seterusnya, haddatsana Abd bin Humaidin. Sana Muhammad bin al-Fadl. حدثنا حماد بن السلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن Anas bin Malik. Anas bin Malik ni adalah, saya dah sebut dah, dia merupakan khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ketika mana dia khadam kepada Nabi, umur dia dekat 12 tahun gitulah. Jadi dia banyak bersama Nabi. Okey. Nak pergi tandas ke, dia tolong bawa air. Contohnya apa benda khidmat. Ni contohnya lah kan. Sifat macam ni lah kiranya memang terpuji. Cumanya ini adalah antara adab adab dalam Islam. Okey. Berkhidmat untuk guru. Cara-cara orang-orang dulu lah kiranya dia menghormati guru. Zaman-zaman dulu, zaman sekarang ni bayar yuran ni pengajian kan. Zaman-zaman dulu dia orang kiranya ialah tok-tok gurunya dia hantarkan contohnya buah pisang macam tu kan. Tapi lebih daripada itu, antaranya dia ajarnya adalah berkhidmat untuk guru. Dia khidmat untuk guru. Lebih-lebih lagi kalau nak menuntut ilmu, kena berkhidmat untuk guru lah. Jadi dia kena sama-sama rapat dengan gurunya. Akhir kali sampai gurunya boleh tak ada segan silu lah untuk memberi memberi ilmu kepada dia. Itu belum cerita lagi. Zaman sekarang ni kalau kiranya yang mengajar tu, zaman sekarang yang mengajar tu menerima bayaran. Zaman-zaman dulu kadang-kadang tok guru yang bagi bayaran, bukannya sebab suruh belajar, tapi untuk anak-anak muridnya tak rasa susah untuk belajar. Tak ada duit lah, apalah gini kan. Jadi dia kadang-kadang keluarkan duit. Itu zaman dululah. Jadi maknanya berkhidmat untuk guru, dan guru pun rela untuk memberi tanggungan pembelajaran. Itu contohnya. Contohnya saya sebut tentang Abu Hurairah. Sama juga Abu Hurairah. Abu Hurairah lapar je jumpa Nabi. Sebabnya ialah dia dah berhijrah ke Madinah tu, dia tak ada apa, dia tinggal selai pinggang. Jadi lapar-lapar jumpa Nabi, Nabi pun bagi makanan. Jadi itu kadang-kadang Abu Hurairah begitu. Okey. Caranya maknanya rapatnya Nabi dengan para sahabatnya. Okey, sampai kalau masing-masing tak ada makanan, kita sambil-sambil bersedekah lah begitu. Okey, kita tengok Anas bin Malik berkata, "Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja." Ketika sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, wa huwa muttaqiun, dalam keadaan dia dipapah. Kenapa kena papah ni? Okey. Ala Usamah bin Zaidin. Papah atas Usamah bin Zaidin. Mana Usamah bin Zaidin tu sebelah kanan. Kira macam tu lah. Dipapah. Tak sebut sebelah kanan atau kiri. Usamah bin Zaid ni siapa? Ini adalah anak pada Zaid. Zaid yang disebut dalam Quran. Maknanya yang kiranya anak angkat Nabi Muhammad SAW zaman Zaid. Zaid tu orangnya kulit gelap. Usamah tu putih. Usamah tu putih. Dia kiranya muttaqi. Maknanya dia bergantung. Okey. Dipapah lah dengan Usamah. Maksudnya Usamah tu masa tu pemuda yang kiranya ialah badannya tegak lah, maksudnya dia pun kuat orangnya. Dia pun Nabi SAW mempersediakan angkatan tentera bawa Usamah bin Zaid ni untuk berlawan dengan Rom. Okay. Nabi jadikan Usamah ni sebagai general tentera. General tentera bersedia untuk perang Rom. Tapi Rasulullah SAW wafat dan tentera itu digunakan untuk peperangan lawan golongan-golongan murtad dan perang Yamamah. Jadi Usamah ni tentera elit yang terlatih lah. Tentera elit yang terlatih. Okay, muttaqiun ala Usamah. Dia tu dipapah di atas Usamah.
alaihi saubun qitri. Ni saya sebut baju kotar. Okey, baju kotar ni okey, dia ada macam ni lah. Dia ada dia panggilnya, dia ada coat. Okey, macam baju coat ni. Maksudnya ada naik atas dia punya collar ni naik atas. Qad tawassakha bihi, dan ada pula berserban. Okey, dengan berserban. Serban dia orang tu serban kotar, macam ada ada kain, lepas tu dia pun ada gelung tu kan. Tawassakha, berserbannya lah. Fa shalla bihim, maka dia pun bersembahyang dengan mereka. Ini cerita ni macam sebelum wafat Rasulullah SAW ni, maksudnya Nabi nak pergi masjid pun dipapah, okay, pada hujung-hujung hidup dia. Fafalla bihim. Okey, maka dia pun bersembahyang dengan mereka. Maknanya Nabi tu dipapah untuk ke masjid. Dalam keadaan susah pun, dalam keadaan dah tua pun, rasa nak ke masjid, minta orang supaya papah dia ke masjid. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum wafat, pernahlah kiranya ambil semayang tu dia koma, maksudnya dia pengsan. Orang pun tunggu dia lagi. Pengsan. Jadi dia pengsan, dia bangun balik, bangun pun dia nak pergi papah supaya sembahyang. Itu kadang-kadang macam tu lah. Kadang tak larat sangat, minta Abu Bakar jadi imam. Okey, Abu Imam. Qala Abd bin Humaid, ini cerita daripada perawi hadis. Okey, perawi yang meriwayatkan hadis berkata, qala Muhammadul Fadl, ini hadis cerita daripada Muhammad bin Fadl. Sa'alani Yahya bin Mu'in. Kata Yahya bin Mu'in. Yahya Mu'in ni adalah ulama yang terkenal. Dia seangkatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ni orang yang faqih dan perawi terkenal, Yahya bin Mu'in. Yahya bin Mu'in ulama terkenal, ulama besar ni. Setaraf lah dia dengan Ahmad bin Hanbal. Okey, an hadzal hadis. Okey, Yahya bin Mu'in tanya Muhammad bin Fadl hadis. Nak sangat, ya ke kau cerita tentang baju Nabi ni baju qatar? Dia tanya sangat ni. Betul ke Nabi pakai baju qatar? Sebab selepas ni kita tak jumpa dah sanad pasal baju qatar. Okey, tak ada dah. Apa beza baju qatar dengan baju lain? Baju qatar tu dia ada collar. Okey, dia ada collar. Baju jubah dia tu ada collar. Collar dia pun collar lain. Ada collar yang tinggi sikit. Dia macam collar baju kemeja tak terbuka tu kadang. Okey. Jadi pelik sangat. Yahya nak tanya, betul ke ni kau ni? Aku pertama kali dengar hadis ni. Okey. Awalama jalasa ilayya, ketika mana tentang apabila dia dengar hadis, dengar betul duduk dengan kami, dengan saya ni, kata Muhammad ni, dia betul-betul nak tanya. Fakultu, maka aku kata, haddatsana. Okey. Cerita ni kami diceritakan oleh Hammad bin Salamah, daripada Hammad bin Salamah. Okey, daripada Hammad bin Salamah. Tok guru aku ni, aku dengar daripada Hammad bin Salamah. Faqala, katanya Yahya bin Mu'in, law kana min kitabik. Kau tulis dengan tulisan kamu ke? Bukan riwayat ni, bukannya hanya hafal saja, dia tulis ke? Okay, faqumtu li ukhrijabi. Jadi aku pun, kata Muhammad Fadl ni, aku pun keluarkan kitab aku. Faqabada ala saubi, dia pun tarik baju aku ni duduk belakang. Summa qala, okey, dia tarik bukan dia tarik, dia kata summa qala amlihi alayya. Tulis untuk aku. Mana dia tulis, dia nak tulis tu. Jadi fa inni akhafu alla alqa. Aku takut aku tak jumpa engkau dah ni. Ni aku nak cari ni, aku tulis betul-betul. Fa amlaituhu alaihi. Maka aku pun tulislah. Summa akhrajtu kitabi, aku keluarkan kitab tu, aku baca atas dia dan dia pun nulislah. Ini dah bagi tahu kadang-kadang pada perawi hadis ni, dia terangnya hadis cara-cara dia riwayatkan, cara-cara dia riwayatkan hadis, supaya hadis tu dia nampak jelas, okey, dan takkid bahawa aku ni betul-betul tulis depan tok guru, dan aku pun kiranya tulis kepada Yahya bin Mu'in ni. Ini ulama besar. Yahya bin Mu'in pun nak dengan aku ni tentang hadis Nabi pakai baju qatar. Zaman dulu tu ada qatar ke? Okey, nama tempat qatar tu ada qatar. Qitriyun. Tawassakha bihi, ada terban pula tu. Jadi ini dia cerita ni memang hadis ni
bagi Yahya bin Mu'in adalah pelik. Okey. Dan hadis ni tak ada dalam riwayat dalam mana-mana kitab sunan. Hanya ada pada Imam Tirmizi saja meriwayatkannya. Okey, hanya riwayat Tirmizi saja. Maknanya kat sini sajalah yang kita jumpa. Kalau kita buka Bukhari tak jumpa, Muslim tak jumpa, okey. Abu Daud apa semua tak jumpa. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi.